A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nabiyyun azimun khuluquhu khuluqul ladzi lahu 'azama rahmanu fi sayyidil kutubi. Jadi alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini insya-Allah untuk menyambungkan kembali pengajian kitab Risalah Adab Sulukil Murid, khusus membahaskan mengenai ilmu tasawuf, ilmu untuk nak menyucikan hati kita, ilmu untuk membuang sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri kita, dan ilmu yang secara khususnya membahaskan perihal-perihal perkara-perkara yang tidak elok yang ada pada diri kita, untuk membuang perkara-perkara yang berkaitan dengan kecintaan dunia di dalam hati kita. Jadi insya-Allah kita sambung balik. Ingat ada buat apa dah? Kitab ni mengajak 3-4 tempat. Diwal khasiru, betul tak? Orang-orang yang rugi. Boleh tengok. Nah, kitab saya ni kitab lain. Dia diwal khasiru min kulli wajhin. Dia tulis orang-orang yang rugi dari segala arah. Ada jumpa tak? Dia sebelum bab niat. Betul tak? Muka surat 15. Wal khasiru tu. Ada tak wal khasiru kat situ nah? Kalau kitab yang guna tu muka surat 15. Wal khasiru. Wal ajilah. Berarti wal ajilah. Dia tu sikit. Okey. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal ajilatu hiya ad-dunya fa idza kana al muridu laha fadlan 'ani sa'i li talabiha masiruhu ila an-nar ma'al laumi was-sighar. Okey. Jadi dalam kitab ini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan, sedangkan sesuatu yang segera, al-ajilah itu diterjemahkan dengan benda yang segera, adalah dunia. Fa idza kana al-muridu laha fadlan 'ani sa'i li talabiha, jika seseorang itu yang hanya menginginkannya sahaja, tempat kembalinya adalah neraka dalam keadaan tercela dan terhina, maka lebih-lebih bagi mereka yang berusaha mencarinya. Jadi dalam kitab ni Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan mengenai orang yang nak mengejar cinta dunia. Jadi kita duk dengar selama ni banyak duk cerita mengenai dunia. Jadi kita perlu tahu bahawasanya apa ta'arif dunia, apa yang dimaksudkan dengan dunia. Dan orang duk cerita jangan letak pada diri kita ni, jangan cinta pada dunia. Tapi apa maksud jangan letak daripada cinta dunia? Adakah dengan maksud jangan meletakkan diri kita untuk tidak cinta dunia itu dengan kita meninggalkan ke semua pekerjaan-pekerjaan kita ke? Ataupun ustaz ni dah akhir zaman ni, kami tak mau fikir dunia dah. Nak kiamat dah. Dajjal nak keluar dah. Imam Mahdi nak mai dah. Semua dah cacah merbah. Malaysia pun dah hancur tu dia. Tak mau dah dunia ni. Nak akhirat dah. Jadi apa duk masuk dunia tu? Okey. Jadi takrif asal ad-dunia ni disebutkan dalam kamus Arab sendiri pun, perkataan ad-dunia ataupun dunia itu asalnya daripada dana. Dalnunya, dana. Asal perkataan dunia itu ialah dana. Yang membawa erti ialah dekat, hina, sempit. Itu dari sudut bahasa dia. Nah, jadi perkataan dunia yang digunakan selama ini, yang disebutkan di dalam Al-Quran pun banyak sebut mengenai perkara ini.
Bahkan disebutkan dunia itu asalnya adalah dana, iaitu yang dekat ataupun yang hina, yang sempit, itu asalnya. Cuma disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata maksud dunia dari sudut istilah ni apa? Iaitu sifat-sifat hati yang berhubung dengan perkara dunia. Itu maksudnya dia dunia. Maknanya kata kalau nak buang dunia ni maksud dia apa? Kita buang sifat-sifat hati yang terikat dengan perkara dunia. Macam-macam lah. Masalah hati yang terikat dengan dunia ni macam-macam. Riak, takabur, ujub, sum'ah. Macam-macam. Jadi kata Imam Al-Ghazali, dari sudut bahasa tadi kita dah faham bahawasanya dunia itu ialah perkara yang dekat, yang sempit ataupun yang hina. Tapi dari sudut bahasa, dari sudut bahasa kita tak ambil. Kita nak dari sudut istilah yang masuk sebenar dunia ni, apa yang berkaitan dengan ilmu yang kita nak mengaji ni, iaitu perkara sifat-sifat hati yang berkehendak sangat kepada perkara-perkara dunia. Ada macam-macam lah. Nak kepada jawatan, nak kepada masyhur nama, nak kepada benda-benda yang menyebabkan lari niat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu pun dikira sebagai dunia. Okey. Jadi di dalam kitab ni Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sebut apa? Dia kata masiruhu ilan nar. Jika seseorang yang hanya menginginkan dunia semata-mata, tak ingat akhirat, tak ingat Allah Ta'ala, maka tempat akhirnya nanti itu di mana? Itu di dalam neraka, dalam keadaan tercela dan terhina. Maka kita kena fahamlah makna kata, bukan maksud kita nak tolak dunia, tolak perkara-perkara dunia. Bukan maksud kita nak menolak dunia itu dengan kita meninggalkan kerjaan dunia. Tapi maksud di sini kita menolak dunia itu, menolak sifat-sifat hati yang ingin pada dunia. Jadi tak ada masalah. Sebab tu orang tanya kepada kita, orang miskin yang sabar dengan orang kaya yang apa? Biasa dia buat perumpamaan. Dia kata yang mana lebih afdal? Orang miskin, orang kaya yang beriman dengan orang miskin yang sabar. Yang mana lebih afdal agak-agak? Miskin yang sabar ke kaya yang beriman? Semua anak kaya no. Semua anak kaya jawab kaya yang beriman. Jadi ada orang buat persoalan, dijawab oleh ulama. Ulama kata bila digabungkan di antara orang kaya banyak harta yang beriman, mak kata takwa pada Allah Taala, buat amal ibadah taat, dan digandingkan dengan orang yang miskin dan tapi dia sabar dengan kemiskinan dia, yang mana lebih afdal ni? Maka ulama kata dua-dua afdal. Dua-dua afdal macam mana? Mana kata Allah Ta'ala dah bagi kaya pada dia, tu ujian pada dia, tapi dia boleh ambil kekayaan itu bukan dengan jalan yang tak baik, tapi dia ambil kekayaan dia itu dengan jalan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang miskin dia tak minta miskin, tapi Tuhan bagi dia miskin, dia sabar. Dengan sabar dia tu Tuhan angkat darjat dia. Sebab itu diumpamakan di antara dua golongan ini berlaku pada satu zaman, iaitu Sayyidina Hasan dan Uwais Al-Qarni. Ini satu zaman. Uwais Al-Qarni sebagai satu lambang menunjukkan orang yang miskin, orang yang sederhana, pakaian compang-camping, tapi dia sabar dengan kemiskinan dia. Tapi Sayyidina Hasan ni Masya Allah, waktu dia menjadi pemerintah di Madinah Al-Munawwarah, banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada dia. Pakaiannya semuanya cantik-cantik, pakaian yang mahal. Masya Allah, tabarakallah. Tapi satu zaman. Jadi kita tak boleh nak kata Sayyidina Hasan lebih afdal pada Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni lebih afdal daripada Sayyidina Hasan. Cuma nisbah afdal tu mestilah Sayyidina Hasan lebih afdal. Ini cicit Nabi Muhammad, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Allah Ta'ala memperumpamakan itu berlaku pada zaman itu. Jadi Uwais Al-Qarni pun darjah diangkat oleh Allah Ta'ala, Sayyidina Hasan pun diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak ada masalah. Yang masalahnya ialah orang miskin yang tidak sabar dengan kemiskinan, orang kaya yang tidak beriman dan menggunakan harta bukan di jalan Allah Ta'ala. Ini dua golongan yang kita perlu hati-hati, dan janganlah sesekali kita minta untuk menjadi kaya dalam keadaan tak taat pada Allah. Maka kedua-duanya itu ada hikmah yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Ustaz, makcik duduk pergi umrah 10 kali, minta depan Kaabah biar Tuhan buat turun duit $1 juta, tak turun-turun pun. Tu dia.
Sebaik-baik doa yang disebutkan oleh ulama-ulama, jangan kita minta pada Allah Ta'ala perkara yang ada kelebihan dunia. Kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, kamu berikanlah sesuatu yang bersesuaian dengan kadar diri aku. Contoh, kalau kita nak menang peperiksaan, nak dapat mumtaz, nak dapat nombor 1, ulama ajak jangan minta nombor 1. Jangan minta kita ni boleh berjaya dapat kelas nombor 1. Ulama kata, ya Allah, berikanlah yang sesuai kepada diri aku. Kerana apa? Terkadang kalau kita minta untuk berjaya, Tuhan bagi berjaya, tapi di situ ada takabur. Terkadang kita minta nak jadi nombor 1 di dunia, jadi nombor 1 di pelosok dunia, jadi nombor 1 di Malaysia. Tuhan bagi, tapi di situ ada perkara-perkara yang mazmumah. Jadi sebaik-baik doa, ya Allah, kamu berikanlah apa yang terbaik untuk diriku, apa yang terbaik untuk keluarga aku. Cukup. Sebab Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dengan makna kata, bila macam tu Tuhan bagi miskin, Tuhan tahu dengan miskin kita boleh sabar. Tuhan tahu. Tuhan bagi kaya pada kita, Tuhan tahu. Kita boleh terima kekayaan itu dengan ingat pada Allah Ta'ala. Tapi kalau asyik duk minta duit, ana inda dhanni abdi bi, kata Rasulullah SAW dalam hadis kursi, kita ni Tuhan akan bagi dengan sangka kita. Kalau kita sangka sesuatu, ada minta hajat sesuatu, Tuhan akan bagi. Kerana innamal a'malu binniyat. Setiap perkara dengan niat, Tuhan akan bagi. Tapi Tuhan bagi itu dalam keadaan redha ataupun tak redha, Allahu a'lam. Maka sebaik-baik doa, ya Allah, kamu kurniakanlah kepada diri aku, keluarga aku, keturunan aku dengan sebaik-baik dan yang paling afdal, yang sesuai dengan keadaan diri aku. Tapi tak ada masalah lah. Nak minta kekayaan dunia akhirat pun tak ada masalah. Nak minta kesihatan tak ada masalah. Cuma yang terakhir tu minta, biarlah apa yang kamu berikan kepada aku nanti bersesuaian dengan tahap keimanan aku, bersesuaian dengan tahap keadaan diri aku yang mungkin tak mampu nak mengkau kekayaan itu. Kalau tak jadi macam Qarun. Tuhan bagi banyak duit, tapi dia beriman pada mulanya. Dia antara orang yang rapat, bahkan antara yang disebutkan duduk dengan Nabi Isa AS. Tapi bila Tuhan bagi kekayaan pada dia, tak ingat. Sudah tak ingat. Itu fitnah. Jadi betul lah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad ini. Orang yang betul-betul pegang di hati dia itu ada dunia, masiruhu ilan nar, tempat dia di neraka. Fama ajdaral aqila bil i'radhi anha wal ihtirasi minha. Sudah sepantasnya jika orang yang berakal berpaling dan menjaga diri darinya. Makna kata, orang yang Allah Ta'ala kurniakan akal pada kita ini, kita dah tahu bahawasanya memang orang yang mencari dunia itu tempatnya akhirnya di neraka. Jadi Allah Ta'ala bagi akal kepada manusia, inilah sesuatu perkara yang kita tak minta. Dan akal yang Allah Ta'ala bagi pada manusia ini, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, inilah menyebabkan diri manusia itu diangkat menjadi semulia-mulia makhluk. Kita tahu dalam kitab ni juga nanti dia akan bahaskan, dia sebutkan awal-awal dosa yang Allah Ta'ala turunkan di langit dan di dunia. Apa dosa dia agak-agak? Awwaludz dzunub. Awal-awal dosa ni, yang mula-mula sekali terjadinya dosa. Dosa apa agak-agak? Di langit dan di dunia sama. Dosa hasad. Hasad ni ialah dosa pertama yang mula-mula ada di dunia dan di langit. Waktu Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta Nabi Adam. Allah Ta'ala cipta Nabi Adam daripada daripada kalau daripada cahaya itu malaikat. Cipta Nabi Adam daripada tanah. Duk kata cahaya Aish. Bukan, kita bukan malaikat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta Nabi Adam dan semua umat manusia ini daripada tanah. Disebutkan 7 tanah yang mulia yang diambil daripada dunia. Bila dicipta Nabi Adam, cipta pula Sayyidatina Hawa daripada bukan daripada tulang rusuk Nabi Adam, sebelah kanan ke kiri?
Sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Betul ke tak? Kaum Hawa boleh jawab lah, mereka tahu. Jadi bila lahirnya Nabi Adam AS, mai iblis. Dan Allah Ta'ala sebut pada waktu tu kena sujud pada Nabi Adam. Iblis tak mau. Sebab apa? Waktu tu iblis ialah maha guru kepada malaikat. Kita kena ingat, dalam sejarah makhluk ciptaan Allah Ta'ala, iblis merupakan pada waktu itu tok guru pada malaikat. Dia yang paling alim sekali, iblis. Tapi kerana ada hasad, maka dia tak mau duduk patuh pada Nabi Adam. Tak mau sujud. Dia kata, Adam daripada tanah, aku daripada api. Api dan tanah mana lebih hebat? Api lebih hebat. Aku ni tok guru pada malaikat. Ini Adam siapa ni? Ada hasad. Dia tak suka nikmat yang ada pada Nabi Adam. Itu dosa yang pertama mula-mula terjadi di kerajaan langit. Kemudian barulah datang takabur, baru datang riak yang ada pada iblis. Di dunia pula, dosa yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pun hasad juga. Qabil hasad pada Habil, tak mau kahwin dengan adik pada Habil. Dia nak kahwin dengan adik dia, adik kembar dia, Iklimah. Dia kata, kenapa Nabi Adam aturkan perkahwinan Qabil ni dengan Lubuda? Contoh. Dia tak mau. Dia kata, aku nak kahwin dengan adik aku ni, Iklimah. Ada hasad dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada Habil, kemudian bunuh. Maka berlaku bunuh pun kerana hasad. Maka kita perlu tahu bahawasanya orang yang berakal perlu tahulah bahawasanya kebanyakan masalah-masalah dan penyakit-penyakit ini semuanya bermula dengan hati. Tak kira cinta dunia ke, ada riak ke, takabur ke, sum'ah ke, ujub ke, semuanya bermula dengan hati. Maka kita nak mengaji pada malam ni, nak buang sifat-sifat yang tak elok pada hati kita lah. Sebab itu kita nak mengaji ilmu tasawuf, nak mengaji ilmu, nak sucikan hati kita ni. Kita bila mengaji jangan tengok orang lain, nak mengaji tengok diri kita. Ilmu lain kadang kita mengaji tengok orang lain, tapi bila main ilmu tak boleh tengok orang lain. Jangan tengok orang lain, tengok diri kita. Cerita bab sum'ah, aku ada tak? Dia kena tengok diri kita ya. Nak cerita bab takabur, aku ni ada tak takabur? Kena tilik diri kita. Jangan duk tilik pada orang lain. Wal akhiratu hiyal jannah, dan sedangkan akhirat itu adalah syurga. Wala yakfi fi husulil fawzi bihal iradatu faqat, bal hiya ma'al imani wal amali salihil musyaru ilaih biqaulihi ta'ala wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Seseorang tidaklah cukup meraih kebahagiaan di dalamnya hanya dengan berkeinginan sahaja, tetapi harus disertai dengan iman dan amal baik yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, lalu menempuh jalan untuk menujunya. Mana kata kita tahu bahawasanya akhirat itu ialah syurga. Mana kata kita nak menuju ke akhirat ialah nak menggapai syurga Allah Taala. Tapi tak cukup kita nak mendapat kebahagiaan di dalam syurga hanya dengan berkeinginan sahaja. Aku nak syurga, aku nak akhirat, tapi tak ada buat apa. Maka dalam kitab ini Imam Al-Haddad sebut macam mana? Ingin, nak tu cantik dah, nak tu dah sempurna dah, nak tu dah elok dah. Tapi nak saja tak ada usaha, tak jadi juga. Sebab itu Allah Ta'ala menjadikan manusia ni, dia ni takwin. Ahsani takwin yang disebutkan dalam Al-Quran ialah sebaik-baik penciptaan. Kenapa? Allah Ta'ala bagi akal pada manusia, Allah Ta'ala bagi usaha dan ikhtiar pada manusia. Beza dengan binatang, beza dengan malaikat. Diri malaikat tak seperti manusia. Kerana apa? Malaikat buatlah apa pun memang confirm masuk ke dalam syurga. Binatang tak ada akal, maka binatang tak termasuk dalam bahagian taklif, tidak ada tuntutan dalam agama. Tapi manusia ni, Allah Ta'ala menjadikan manusia, Allah Ta'ala bagi akal, Allah Ta'ala bagi nafsu, Allah Ta'ala bagi roh, Allah Ta'ala bagi banyak benda-benda yang tak nampak sebenarnya dalam diri kita ni, yang kita dah sebutkan sebelum ni. Jadi dalam kitab ni sebut bahawasanya tak dapat tidak kalau kita nak masuk ke syurga ingin saja. Contoh lah, pelajar-pelajar yang mengaji di Kedah pada malam ni,
Depa mengaji kidah ni sebab apa? Ada temu duga betul tak? Ada temu duga nak masuk. Kalau nak saja nak masuk kidah. Nak mengaji kidah lah. Kata Pak Ustaz Jeffrey, nak saja. Tapi tak mau mengaji, tapi tak mau nak masuk periksa, tak masuk juga kidah. Jadi yang semua dah masuk kidah ni bukan setakat ingin nak saja, tapi dia ada usaha. Usaha nak masuk kidah, dia akan buka buku, dia akan baca Quran, dia akan hafal Quran, akan hafal mengaji bahasa Arab. Jadi nak faham macam tu lah. Nak ke syurga tapi tak ada usaha, tak boleh juga. Makna kata orang yang nak masuk ke dalam syurga, walaupun dengan rahmat Allah Ta'ala, tetap kena ada amal ibadah. Itu cara dia. Ada tak manusia yang masuk ke syurga tanpa amal ibadah? Ada tak? Ada tak manusia masuk ke syurga tanpa amal ibadah masuk ke dalam syurga? Agak-agak ada. Start daripada Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, dalam sejarah Islam ada tak manusia yang tak ada buat amal, dia masuk ke dalam syurga? Ada tak? Agak-agak ada tak? Ke semua masuk ke dalam syurga dengan amal ibadah? Ada. Okey, ada manusia yang masuk ke syurga tanpa ada amal ibadah. Mereka ni ialah ahli syurga. Nah, di dunia lagi kita boleh tahu ada dua golongan, yang mana golongan ini confirm dijamin syurga tanpa perlu buat amal ibadah. Yang pertama ialah majnun, orang gila. Tuhan tarik akal dia waktu dia kecil ataupun waktu dia lepas balik, Tuhan tarik akal dia. Orang gila ada tak pada dia perlu usaha dan amal untuk masuk ke syurga? Tak. Makna kata orang yang gila ini dia tak minta pada Allah Ta'ala. Ni bukan orang yang buat-buat gila sampai jadi gila, bukan. Ada orang yang akal sihat buat-buat gila sampai jadi gila, ada. Ada orang akal sihat zikir tak mengaji, duk buat zikir. Zikir sampai jadi gila isim. Pun jadi gila. Nak di sini ialah Allah Ta'ala tarik akal dia untuk berfikir menjadi gila tanpa usah masuk ke dalam syurga. Jadi kalau orang kata kepada kita ahli syurga, kita boleh tengok tak sekarang ni di dunia? Ada. Bukan tak ada ahli syurga. Ustaz, siapa mengklaimkan dia ini ahli syurga dan ahli neraka? Tu dia. Zaman-zaman lah ni memang orang suka duk klaim. Oi, yang ni ahli neraka. Ni ahli syurga. Anta tahu mana ni ahli syurga, ahli neraka? Kita tahu sebab disebutkan dalam kalam-kalam ulama. Apa yang diriwayatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Kita bukan nak kata tiba-tiba, makna ni dia ni ahli neraka ni sebab tak sokong saya. Contohlah. Dah. Kita sebut ni semua ada nas dan tak berkaitan dengan mana-mana parti dan jemaah. Orang gila ditarik akalnya yang sihat masuk ke dalam syurga. Yang kedua golongan yang mana? Iaitu kanak-kanak yang belum balik yang meninggal dunia, wildan. Kanak-kanak yang belum balik meninggal dunia, adakah dia itu dimasukkan dalam neraka? Tak. Kenapa? Dia belum balik, tidak ada taklif daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala akan menjaminkan diri dia untuk masuk ke dalam syurga. Tak perlu susah-susah buat amal ibadah. Tak payah penat-penat kita nak semayang apa. Kanak-kanak belum balik, ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dunia, masuk ke dalam syurga. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, boleh bagi syafaat pula pada ibu dan ayah dia. Sebab itulah mana-mana ibu, mana-mana ayah yang anak meninggal kecil, jangan sedih sangat. Sedih tu kena. Memang itu lumrah adat manusia. Ada sedih, ada suka, ada gembira, ada tawa. Tapi sedih tu jangan nampak sangat sehingga menyalahkan takdir Allah Ta'ala. Ramai yang baru lahir anak, keluar di dalam dunia beberapa saat, Allah cabut nyawa. Ada. Keluar di dunia, hidup beberapa tahun, meninggal dunia pun ada. Sedih, memang sedih. Mungkin itu anak yang pertama, lagilah sedih. Mungkin dah tunggu bertahun-tahun tak ada anak, keluar anak meninggal dunia, memang sedih. Tapi kita kena ingat, meninggal mereka di dunia ini, di akhirat nanti akan tunggu kita ni, akan bagi syafaat pada ibu dan ayah dia.
Maka ini antara dua golongan yang tak payah nak buat amal ibadah di dunia ni, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaminkan diri mereka ini masuk ke dalam syurga. Lepas ni janganlah buat-buat gila. Hai ustaz duk kata gila jalan cepat nak masuk ke syurga. Kita try buat jadi gila, jangan lagu tu nah. Jangan lagu tu. Zaman ni ramai orang yang nak mati cepat nak masuk ke syurga. Antaranya atas nama jihad. Ada. Daripada Kedah paling ramai. Kononnya nak berjihad, pergi ke luar negara, kenalan kod internet, pi melalui Turki, masuk ke satu negara Arab, pi berperang. Kononnya nak berjihad, pi berjihad, akhirnya kena tembak mati. Kononnya mati syahid. Sedangkan kita pi tembak orang Islam juga. Bukan orang kafir pun. Contohlah. Jadi hati-hatilah. Tak ada jalan cepat kita nak masuk ke syurga. Tak ada jalan cepat. Semua penuh dengan kesusahan. Baru Allah Ta'ala bagi kesenangan. Di dunia ini kalau nak semua senang, susah tu. Orang yang banyak senang di dunia, mungkin satu hari akan susah di akhirat. Orang yang banyak tidak ada ujian di dunia ini, nanti tunggulah ujian di akhirat. Kadang Tuhan bagi ujian di dunia ni bukan sebab apa-apa. Tu nak tunggu sabar kita di akhirat nanti nah. Wasa'yul mashkur huwal amalul maqbul al-mustawjibu sahibul madha wathana'a wathawabal azim alladhi la yanqadi wa la yafna bifadlillahi wa rahmatih. Dan usaha yang disyukuri adalah amal yang dikabulkan, yang menjadikan pelakunya pasti akan mendapatkan pujian, sanjungan dan pahala yang besar yang tidak akan berhenti dan habis melalui anugerah dan kemurahannya. Maka dia sebutkan tadi juga samalah dengan yang tadi, bahawasanya perlu ada usaha dan kita bersyukur dengan apa yang kita buat, kerana mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap amalan yang kita buat itu mudah-mudahan Allah Taala berikan keikhlasan pada diri kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan amal yang kita buat ini walaupun sikit, tapi dikira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sebenarnya kalau kita ikutkan, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, kita cuba bayangkan. Tengok dalam bab niat. Niat jahat dengan niat baik. Niat jahat, niat dulu ni lah. Niat jahat Tuhan bagi tak dosa? Tak. Niat baik tak buat lagi. Niat baik Tuhan bagi tak pahala? Makna kata di situ pun kita dah nampak rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak pada umat dia ni duduk dalam rahmat Allah Ta'ala. Kalau ikutkan adil, kalau sebuah sudut adil lah, kalau kita duk fikir dengan akal kita, adil ni kalau niat jahat dapatlah dosa, niat baik dapatlah pahala. Tapi Allah Ta'ala tarik benda yang keburukan itu dan meningkatkan benda yang kebaikan. Makna kata orang yang niat buat jahat, selagi tak buat benda tu tak dapat dosa. Orang yang nak buat kebaikan baru terlintas niat dah dapat pahala, apatah lagi dia buat. Di sini pun Allah Ta'ala nak tunjukkan rahmat Allah Ta'ala pada umat dia. Dan Tuhan tunjukkan perkara itu pada kita kerana apa? Supaya di antara niat nak buat jahat dengan perbuatan jahat tu, di tengah-tengah tu ada apa? Ada insaf, ada taubat, ada istighfar. Sebab itulah bila orang niat nak buat jahat, Tuhan tak bagi lagi dosa. Buat tu baru dapat dosa. Supaya apa? Nak kata rahmat Allah Ta'ala ni, niat jahat. Mungkin di antara contohlah, aku rasa nak pergi ke Qatar. Contohlah, pergi ke Qatar, sajalah nak pergi sana, duk tengok ramai orang duk pergi apa semua, perempuan pun ramai, niat dia macam tu. Niat kerana wanita ke, niat kerana kemewahan, kemasyhuran, niat tak elok tu. Contohlah nak pergi tengok perempuan, contohlah. Itu kalau ikutkan dah tak elok, tapi Tuhan tak bagi lagi. Tak bagi lagi dosa. Di antara dia nak pergi tu dengan beli tiket, dengan naik flight, nak sampai ke Qatar, contohlah. Banyak negara saja nak sebutlah Qatar tu. Mungkin ambil masa dalam seminggu 2 minggu. Waktu tu Tuhan bagi untuk kita nak taubat, nak zikir, istighfar.
Bila-bila nak sampai, mula teringat, Allah, aku ni niat salah ni. Aku pergi ke Qatar bukan kerana nak tengok perempuan, tapi aku kerana nak ziarah tempat-tempat yang bersejarah dalam tahun Islam. Contoh lah. Contoh. Tak ada dosa. Mana kata Tuhan nak bagi tu, nak tarik dia untuk taubat, untuk istighfar, untuk ingat Allah Ta'ala ni, walaupun niat jahat, tak dapat lagi dosa. Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Rahmat Allah Ta'ala ni. Sebenarnya banyak hikmah Allah Ta'ala nak tunjuk pada umat Nabi Muhammad SAW ni. Jalan untuk kita tahu pada istighfar ni banyak. Cuma kita tak perasan. Kita tak perasan. Apatah lagi umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan umat-umat yang lain. Umat yang lain buat maksiat, buat dosa, terus kena bala, terus gempa bumi, terus kena taufan. Umat Nabi Muhammad SAW memang istimewa. Buat maksiat banyak kali, tak ingat Allah Ta'ala ni, kira dalam 24 jam tu boleh bilang jari berapa kali ingat Tuhan. Tapi Tuhan masih lagi bagi nyawa pada kita. Allah Ta'ala masih lagi bagi kesenangan dan kekuatan kepada kita. Allah Ta'ala masih lagi berikan kepada kita untuk menggunakan panca indera. Pun masih lagi umat Nabi Muhammad tak ingat Allah Ta'ala. Jadi banyak sebenarnya hikmah-hikmah Allah Ta'ala takdirkan kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khasiru, orang-orang yang rugi, min kulli wajhin, dari segala arah, minal muridina lidunya alladhi yatahaqqaqu fi haqqihi alwa'id al-madhkur fil ayati huwa alladhi yuridu dunya iradatan yansa fi janbihal akhirah. Dan orang-orang yang merugi dari segala arah adalah orang-orang yang menginginkan dunia, yang dipastikan baginya ancaman yang disebutkan dalam ayat yang tadi itulah, wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Dia adalah orang yang menginginkan dunia dengan keinginan yang melupakan di sisi akhiratnya. Makna kata, orang yang mendapat celaan dari Allah Ta'ala ni lah orang nak sangat pada dunia, tinggal pada hari akhirat sungguh. Bukan ada akhirat dia tinggal sungguh hari akhirat pada diri dia. Dia kalau kita tengok, nak tengok kehidupan yang paling Masya Allah tabarak, tengoklah kehidupan alim ulama. Tengok kehidupan alim ulama ni, memang kita duduk dengan mereka ni rasa macam Allah. Tenang pun tenang, tengok muka pun tenang, tengok kehidupan mereka pun walau tak adalah kaya sangat, tapi cukup. Tuhan bagi sakinah, kebahagiaan. Tuhan bagi mawaddah wassa'adah, kebahagiaan pada mereka. Tengok tok guru pondok lah, ulama-ulama yang tua-tua, yang baru meninggal, Pak Sumi, tok guru yang lain. Mereka ni nak kata kaya dunia, taklah kaya sangat, tapi kaya jiwa. Nak kata kaya dunia, tak kaya sangat, tapi mereka kaya hati. Nak kata dunia kereta banyak, motor besar, tak ada juga, tapi kaya sanubari, kaya bahasa, kaya jiwa, kaya dari sudut ilmunya, hebat. Dan bila kita menyantuni para alim ulama ni, kita tengok, jauh beza dengan kita menyantuni ahli-ahli dunia yang lain. Contoh kalau duduk di Tarim lah, di Hadramaut, sampai ke Yaman, ke Hadramaut ni, bukan nak tengok orang dia saja, tengok keadaan persekitaran pun rasa Allah. Tawaduk. Gunung ganang tak ada puncak, rumah-rumah semua daripada tanah liat. Tidak ada bangunan pencakar langit di Tarim dan Hadramaut, melainkan rumah-rumah daripada batu-batu dan tanah liat. Manusia di sana semua berpakaian kain pelekat dan baju Melayu. Kehidupan di sana kadang berdebu, jalan pun tak elok sangat, kadang minyak ada macam tak ada. Kehidupan yang sederhana. Tapi bila kita duduk di sana, di Hadramaut, di Tarim, tengok keadaan macam tu, walaupun zahirnya tengok macam negara yang miskin, walaupun zahirnya tengok macam satu negeri yang tidak ada kekayaan dunia, tapi bila kita masuk ke Tarim, pergi ke Hadramaut, kita tengok Allah, itu bukan apa yang mereka minta.
Mereka tak minta benda tu, tapi Allah Ta'ala berikan pada mereka kaya jiwa, kaya hati, sangka baik pada orang, melayan tetamu dengan sungguh, ramai alim ulama, beramal dengan ilmu, hafal kitab, hafal Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan kalau kita pergi ke Tarim, ke Hadramaut, tak kenal orang sana, mula nak bertaaruf, tanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi, kaif halakum? Naam, apa kabar? Baik. Ismak man, apa nama kamu? Ismi Irfan, nama saya Irfan. Min fin atau min ain, daripada mana kamu? Ana min Malaysia, saya daripada Malaysia. Masya Allah, mata jita ila Tarim, bila lagi kamu dah sampai ke Tarim? Wasaltu qabl usbu'ain, aku dah sampai sebelum 2 minggu. Masya Allah, anta jadid wala qadim? Ana jadid, aku ni orang yang baru mengaji sini. Masya Allah, ahlan, tafadhal ila baiti. Masya Allah, tafadhal, mai ke rumah saya. Nak makan, nak minum boleh, mai duduk. Nak duduk rehat pun tak ada masalah. Itu akhlak orang Tarim. Kita bukan nak cerita akhlak-akhlak negara-negara yang lain. Tempat lain pun ada kelebihan. Cuma kita bila duduk di Tarim, akhlak dia macam tu. Tak kenal, baru kenal. Ajak main rumah, ajak makan, ajak minum. Bahkan ada berlaku di Tarim. Orang Tarim, mereka bila tahu tetamu nak main, semangat nak ambil kemuliaan, menerima tetamu datang ke rumah. Orang Tarim ni, mereka akan bagi apa yang ada. Satu hari kita ni pernah dijemput ke rumah salah seorang orang Tarim. Dia ajak lama dah. Cuma kita kata duk tengah sibuk dengan kelas ke apa semua, tak sempat. Jadi lama-lama dia ajak, kita pun pergi juga. Pergi ke rumah orang Tarim. Waktu tu tengah hari. Sampai ke situ, biasa kalau main ke rumah orang Arab di Tarim ni, dia ada baca qasidah sikit dulu, ada pujian-pujian selawat, kemudian cakap-cakap sikit. Dia bagi air putih, minum air putih. Dia bagi macam koci-koci sikit, kita makan. Kemudian dia bagi air asir. Asir ni macam air yang berperisa, kita minum. Dalam hati duk kata, bila nak main nasi ni? Perut lapar. Bila nak main nasi ke Pizza Hut ke McD ke Chicken Chop, macam tu orang tak ada. Lah kali dia kata minta doa. Doa dah. Kita doa. Dia kata, InsyaAllah mudah-mudahan yang main ni ada rahmat daripada Allah Ta'ala. Kita nak rakyat tetamu. Rupa-rupanya dia ni orang susah. Dia dengan keluarga dia pun makan dalam satu hari tu sekali dia makan nasi. Cuma dia nak memuliakan tetamu, dia panggil kita, dia bagi apa yang ada. Dia cerita apa? Minta maaf ni, saya sebenarnya orang yang susah, tak ada apa. Saya ajak kamu datang ke rumah saya ni sebab apa? Nak memuliakan tetamu, nak ambil berkat rahmatnya tetamu. Saya tak mampu nak bagi yang sedap-sedap, saya hanya mampu ini yang ada. Kami dengan keluarga pun makan yang ni je. Kita dengar-dengar macam tu, jadi kenyang tu. Ini yang berlaku pada diri lah. Bukan nak kata orang tadi tu susah sangat tak ada makanan. Ada yang jamu macam-macam pun ada. Jamu dengan kambing panggang, kambing dengan nasi Arab pun macam-macam. Cuma ada juga sebahagian yang tak mampu. Nak cerita di sininya, mereka dah diajar dengan akhlak yang baik, diajar dengan jangan letak cinta dunia tu dengan tinggi sangat. Dan banyak mereka beramal dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah lah. Jadi bila kita duduk di Tarim di sana, kita boleh rendahkan ego kita, boleh rendahkan takabur kita. Kalau kita duduk di sini Malaysia, banyak kemewahan, aircon dengan prasarana yang macam-macam. Bila mai ke Tarim, panas, internet tak ada mana, internet lambat. Kemudian suasana dia, perempuan pun tak keluar, semua pakai pudah tutup, gelap. Nak beli-beli barang lelaki sahaja, tu pun dikawal. Dan duduk di Tarim, kalau tak mengaji tu aib. Wish, orang akan tanya, anta duduk di Tarim, duduk lama-lama ataupun duduk ni tak ada kelas? Orang tanya. Orang tanya soalan pertama dulu, anta kelas kat mana? Kelas anta berkira apa? Anak kelas macam mana? Hatta di Tarim, keluarga yang duduk di Tarim ni ramai. Daripada Malaysia, Indonesia, Britain, Western ramai. Dan setiap 2-3 bulan, mereka keluarga ni ada organisasi. Ketua dia akan hantar laporan kepada ketua keluarga yang ada di Tarim. Dia akan tengok senarai nama dan senarai anak. Dia akan cek satu-satu. Isteri mengaji mana, anak mengaji dekat mana, isteri duk buat apa, anak duk buat apa. Dia cek satu-satu. Makna kata kalau tak mengaji tu malu.
Anak umur 6 tahun, tempat mengaji tak tulis. Dia tanya, ni nama sekian ni daripada negara ni, kenapa anak dah umur 6 tahun tak ngaji ni? Buat apa kat rumah? Dia tanya. Dia tak jadi isu kalau mak dan ayah. Mak jawab, saya jaga anak tak. Sebab anak daripada umur 4-5 tahun dah ada tempat dah untuk dia hantar belajar. Mana kata mak ayah pergi mengaji, anak pergi mengaji. Itu suasana di Tarim. Cerita Tarim tak habis, kuliah panjang pula. Okey. Duduk mana lah? Fala yu'minu biha aw yu'minu wala ya'malu laha fal awwalu kafirun khalidun fin nar wa tsani fasiqun mausumun bil khasar. Maka yang disebutkan tadi, iaitu yang tidak beriman dengannya, yakni tak beriman dengan akhirat, ataupun beriman tapi tidak beramal untuk akhirat. Maka yang pertama, apa yang pertama? Yang pertama yang tadi, yang menginginkan, yang tak menginginkan akhirat terus, nak dunia saja. Maka golongan yang pertama ini disebutkan bahawasanya adalah kafir lagi kekal di dalam neraka. Makna kata orang kejak dunia sangat, tak mau akhirat, tak ingat Tuhan. Makna kata ini golongan orang yang kafir. Bila kata orang kafir kekal di dalam neraka. Jadi memanglah orang kafir ni memang dia tak ingat akhirat, dia tak ingat Tuhan, dia hanya kejar benda-benda dunia semata-mata. Dan yang kedua, mana yang kedua? Yakni yang beriman tapi tak beramal. Dia beriman dengan Allah Ta'ala, tapi dia tak mau nak buat beramai. Tak mau buat beramai. Adalah fasik yang diracuni dengan segala kerugian. Jadi yang kedua ini yang berlaku selalu pada umat Islam. Dia beriman, dia Islam, tapi tak mau buat amal ibadah. Bahkan kita kena hati-hati dengan sebahagian daripada golongan-golongan fahaman yang sesat ni banyak. Ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada sebahagian daripada fahaman dia kata apa? Kami tak perlu nak buat amal ibadah dah. Sebab apa? Tuhan dah tentu dah syurga neraka di mana. Ada? Sebab tu kita kena mengaji akidah tu penting. Sebab ramai daripada kalangan umat Islam sekarang ni dia terpesun akidah yang tak betul. Kalau kita tak mengaji, orang kata kat kita lagu tu, lagu mana nak jawab? Lagu mana kita nak jawab kalau orang kata pada kita, kenapa hampa duk sungguh-sungguh buat amal ibadah ni? Sedangkan dalam qada dan qadar takdir Allah Ta'ala dah tentu dah anta ni neraka ke syurga? Anta ni syurga ke neraka? Betul ke tak? Siapa nak angguk? Hai, jangan angguk. Baru nak angguk mujuk. Salah. Kalau kita tak mengaji akidah, kita tak akan angguk. Betul juga, Tuhan dah aturkan. Qada dan qadar Tuhan dah tentukan di mana kita syurga neraka. Sebab itu datang persoalan. Pada Abu Lahab dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang tanya kepada kita bahawasanya, boleh ke tak Allah Ta'ala nak memberi iman pada Abu Lahab? Dan boleh ke tak Allah Ta'ala nak tarik iman pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Nak jawab macam mana? Dan kenapa Allah Ta'ala tak memberi iman pada Abu Lahab? Sedangkan Allah Ta'ala itu rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala itu maha adil, maha kuasa. Adakah Allah Ta'ala itu menzalimi umat-umat dia kerana membiarkan umat dia duduk di dalam neraka dan membiarkan umat dia ini tak beriman dengan dia? Nak jawab macam mana agak-agak? Orang tanya pada kita, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa tak memberi iman kepada Abu Lahab? Sudah. Kita pula, betul. Duk main ke betul payah. Sebab itulah penting kita mengaji tauhid. Kerana bila kita mengaji tauhid, kita tahu itu bukan urusan Tuhan. Urusan Allah Ta'ala bukan benda berkaitan macam tu. Sebab itulah di dalam diri manusia, Allah Ta'ala beri akal untuk berfikir, memberi kepada akal juga untuk usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar itulah, usaha dan ikhtiar itu akan menentukan diri kita. Sama ada di neraka dan syurga. Memang betul Allah Ta'ala dalam ilmunya tahu kita ni di syurga dan neraka. Tapi kita tahu ke tak kita ni ahli neraka dan syurga? Kalau kita tak tahu, buatlah usaha untuk menjadi seperti ahli syurga. Aku buat minum arak pi kelak malam ni macam orang kata ahli neraka.
Ni Tuhan pun dah tahu dah mungkin tempat aku di neraka. Aku buatlah benda-benda lagu ni. Kena hati-hati lah. Jadi ada fahaman-fahaman macam tu. Tak mau buat amal ibadah, duduk dengan kelekaan, duduk dengan keduniaan, duduk dengan benda-benda yang maksiat. Sebab apa dia kata? Mana tahu dah tempat aku dah di neraka. Aku buat apilah benda apa pun. Hati-hati. Dan yang terakhir, ni kena habis awal sikit sebab ada urusan. Jadi benda yang fahaman ni terlintas. Baru-baru ni kami pergi ke Kemboja. Baru kami pergi ke Kemboja dengan Ustaz Mu'ti. Kita pergi dengan siapa lagi ya? Ustaz Akmal dan ada lagi seorang sahabat Abang Hibri. Cerita kami ke Kemboja ni bukan nak korban ibadah haji dan apa ni, bukan. Kita ke Kemboja pun bukan kerana nak beli minyak, atar, kayu, gah rupa tu, bukan. Kerana fahaman. Ada seorang ustaz daripada Kemboja jumpa di Tarim dulu mengaji, dia pergi ziarah. Dia Sayyid keluarga Nabi daripada Al-Idrus. Dia pergi, dia mengadu sampai nak menangis. Dia kata, kampung kami ni kampung ahli bait keluarga Nabi Muhammad SAW. Al-Idrus dah 7 generasi, ratusan keluarga kami ada. Tapi dah hampir 100 tahun tak ada pendakwah yang mai dakwah tempat kami, sampai sebahagian daripada ahli keluarga kami ahli bait berfahaman bukan seperti fahaman ahli sunnah wal jamaah. Fahaman mereka sembahyang sujud atas batu. Tak mau sebut lah, cuma faham. Dan ramai suka berpakaian warna hitam. Ada markas. Bayangkan ni ahli bait keluarga Nabi, terpesong akidah mereka kerana dijajah. Inilah amalan akidah ahli bait keluarga Nabi. Dijajah macam tu. Kita dengar-dengar itu sedih lah. Dia kata tak ada seorang pendakwah yang betul-betul duduk kepada mereka, pi berdakwah, cerita balik bagaimana amalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mai orang-orang daripada Iran, yang mai daripada Amerika, yang depa belakang tu, mai ke situ, bawa tarik anak-anak muda mengaji ke Iran, free. Iran duit banyak, mengaji free. Siapa tak mau mengaji free? Macam mengaji Madinah lah, free. Semua nak. Bawa balik batu, sujud atas batu, kepala merah. Dan mereka ni bukan golongan orang biasa-biasa ni, golongan yang syadid. Semayang 3 kali. 3 kali. Semayang 3 waktu sehari. Kita 5, mereka 3. Macam-macam lagi, tak mau sebut lah. Cerita macam-macam. Dia sedih, dia kata kami ahli sunnah ni makin lama makin ditarik oleh golongan tu. Kami pun pergi lah. Cerita bab Kemboja ni panjang lah, cuma nak ringkas-ringkaskan. Sampai kampung tu, daripada airport nak ke kampung tu dalam 3 jam. Kereta ni kami duduk 4 orang dalam satu baris tu. Kereta biasa, bukan kereta besar sangat pun. Macam anak itik ayam. Dah lah perjalanan tu dalam 3-4 jam. Panas juga, tapi duduk rapat-rapat lagu tu. Duduk badi, duduk depan belakang. Dia jadi tak boleh nak menggeliat. Nak tidur pun tak boleh. Jadi macam itik ayam lagi. Tak apalah, kita fikir kerana Allah dan Rasul. Duduk fikir kerana nak dakwah, tak apa. Sampai pula kampung tu, Masya Allah, disambut. Kita tak faham sana bahasa kher. Bahasa kher apa lah. Bahasa campur. Bahasa orang Kemboja ni dia tak faham sikit. Tapi ada seorang dua boleh cakap bahasa Melayu pelek sikit. Alhamdulillah, boleh terjemah. Kalau tak pakai berdakwah guna syarat tangan lah. Ni apa Allah Rasul dia pun tak faham. Mujur jugalah ada orang boleh cakap dalam bahasa Melayu sikit. Dia sambut, dia menangis. Orang tua-tua sana menangis. Dia kata apa? Lama dah kami tak terima ustaz-ustaz main berdakwah tempat kami ni. Yang ada pergi ke Kemboja buat apa? Buat ibadah korban. Buat main lembu, kambing. Yang ada mungkin duk menega, jual kayu gaharu. Situ memang terkenal kayu gaharu. Tapi kampung tu tak ada mana orang nak main. Baru 2, 3, 4 pendakwah je yang main. Kami pun buatlah misi atau macam mana pergi zirah silaturahim dulu dengan kampung sebelah. Ahli bait keluarga Nabi juga, tapi berakidah fahaman lain. Kami pergi tu duduk ketak lah. Kan takut pergi pakai tak balik ni. Sana tu dia syadid, dia lain sikit. Bayanglah. Kat Kedah pun ada noh. Kat Kedah pun ada. Bukan belah-belah sini lah. Belah-belah atas-atas sikit. Atas pada Sungai Petani sikit. Markah dia kat situ. Kat Kelantan pun ada markah dah. Dekat Tanah Merah. Jadi,
Pi itu kita kata niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, kena silaturahim. Kita tak mau sebutlah benda-benda yang menjadi pertelingkahan. Alhamdulillah kita pi apa semua. Nak bersalam tu nampak ada 2-3 orang kepala dia dari hitam merah. Memang ada sujud atas batu. Cuma ini proses kali yang pertama lah. Dan sana memang kampung sungguh. Kami tidur kat rumah kayu. Kemudian ekor tak ada rumah tu. Tandas dekat luar. Tempayan basuh kaki duk ada lagi. Zaman-zaman Melayu dulu. Budak-budak pergi sekolah jalan kaki. Duk naik basket geret tua. Basket tua duk naik tu lagi. Tapi banyak anjing lah situ. Orang Buddha. Cuma nak cerita di sininya bahawasanya memang kita sebagai pendakwah secara khususnya ataupun orang Islam kena fikirkan jugalah sama-sama umat Islam. Kalau kita nak cari habuan dunia, itu tak ada tempat habuan dunia lah. Kalau kita nak cari benda-benda kemewahan, kemasyhuran dunia, kalau pergi ke Kemboja tu rasa tak ada kat situ. Dan mudah-mudahanlah kita doa pada Allah Ta'ala menjaga fahaman dan akidah yang terdapat di Kemboja, kerana Kemboja negara kafir dan kemudian tak ada bantuan umat Islam. Dan kemudian memang miskin sungguh. Yang tidur atas perahu pun ada lagi. Tahu tak perahu? Pernah dengar perahu? Adik-adik tahu tak perahu tahu apa? Tahu tak perahu tahu apa? Sampan. Tahu tak sampan? Sampan tak tahu juga apa ni. Boat. B-O-A-T. Tak juga. Perahu tu pasal kita lah no. Bukan perak. Perahu. Perahu dari perahu. Perahu. Kita panggil perahu lah no. Sana duk tidur atas perahu lagi. Dia buat tutup canvas. Anak-anak dalam tu dah ada lagi. Orang-orang kita Islam ni miskin lah, susah. Dan banyak yang perlu bantuan. Sebab tu sebagai orang Kemboja yang ustaz-ustaz duk mengajar ada madrasah dia mai ke Malaysia minta sumbangan. Sebab kita dapat tahu bahawasanya dia minta sumbangan bukan kita nak marah, tapi memang dia kena minta sumbangan. Dekat Kemboja dia tak ada bagi peruntukan, tak ada apa. Dia nak buka pondok tak ada duit. Nak minta sumbangan dengan orang kaya sana. Orang kaya mana ada sana? Kena mai Malaysia. Jadi sebab itulah orang Kemboja yang kita kenal 2-3 ustaz ni, dia mai pun kita tolong sikit-sikit apa yang ada lah. Sebab kita pun tahu kita dah sampai sana tengok memang kata susah sungguh lah. Makna kata kita ni susah dah, dia susah lagi. Kita duk kata aku ni susah dah, kita tengok dia susah lagi lah. Jadi mudah-mudahan lah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa yang terbaik bagi mereka. Allah Ta'ala memberikan terbaik juga untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan yang terbaik juga untuk umat Malaysia di waktu ini, di zaman ini, dan khususnya di akhir zaman. Yang terakhir nak baca satu hadis Nabi Muhammad SAW, dan alhamdulillah dia bukan nak cerita bab politik, bab arti pun bukan, tapi ini hadis Nabi mengenai akhir zaman. Dan kita minta pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga hati kita daripada untuk meminta pada jawatan dan benda-benda yang seumpamanya lah. Ada terjumpa dalam riwayat hadis Sahih Bukhari menyebutkan bahawasanya ini pun ada kaitan dengan dunia tadi lah. Maka kita mengaji nak pada dunia, maka ini salah satu daripada fitnah dunia ialah orang yang minta pada jawatan. Jadi kita pun baru habis mengundi, pun baru tahu kepimpinan di Malaysia sendiri. Jadi secara umumnya hadis Nabi Muhammad SAW sebut penting untuk kita jaga talian persaudaraan sama-sama umat Islam. Dia tak ada kokok mana pun, dia tak kira bangsa. Yang penting nombor satu letak ialah umat Islam tu penting. Kokok mana pun tak kira bangsa apa, kita kena jaga umat Islam. Bila kita jaga umat Islam, insya-Allah orang-orang yang tak kena Islam pun akan kena Islam. Jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW sebut, innakum satahrusuna 'alal imarah. Maksud dia Nabi kita Muhammad SAW sebut, kamu semua akan sukakan kepada jawatan. Nabi sebut lama lah, makna kata umat-umat Nabi ni memang dia akan suka pada jawatan. Tak kira jawatan pada parti ke, jawatan pada syarikat ke, jawatan pada madrasah dan pondok ke, sekolah ke, semua. Ni jawatan secara umum. Makna kata Nabi sebut akhir zaman memang akan berlaku orang nak pada jawatan. Tak kira siapa-siapa. Wasatakuna nadamah. Tetapi ia boleh menjadi penyesalan. Yaumul qiyamah, pada hari akhirat. Orang yang nak pada jawatan ni boleh jadi nanti dia akan menyesal di akhirat. Nak pada jawatan. Fani'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Kerana pada permulaannya terdapat nikmat. Ya, memang orang yang minta jawatan diberi jawatan akan dapat nikmat macam-macam. Namun perakhirannya ia menjadi pengikat yang jahat. Akhir itulah yang akan jadi jahat. Jadi Nabi dah sebut lama dah, kita sini kena jangan tengok orang. Sebab tu kita duk sebut dengan kita jangan tengok orang. Tengok diri kita.
Tengok diri kita, kita ni pun kalau ada sesuatu benda, janganlah kita meminta-minta untuk mendapatkan jawatan. Lah ni orang masjid duk bergaduh kerana jawatan. Orang madrasah bergaduh kerana jawatan. Di rumah pun bergaduh kerana jawatan. Di syarikat pun bergaduh kerana jawatan. Apatah lagi benda yang besar lagi di Malaysia pun bergaduh kerana jawatan. Maka hati-hatilah dengan jawatan. Yang paling afdal janganlah minta jawatan. Tapi sekiranya diberi jawatan, ambillah dan gunalah amanah tu dengan baik. Tak kira siapa. Jawatan kita di depan sebagai ustaz pun jawatan ni ustaz ni. Kena ada amanah lah. Jangan gunakan title ustaz ni untuk menggunakan nama ustaz dengan benda-benda yang dunia. Tak boleh juga. Semua ada jawatan. Jawatan sebagai anak tu jawatan yang besar tu. Jawatan sebagai ibu, jawatan sebagai ayah, semua tu jawatan yang besar-besar. Jaga jawatan yang kita tak minta pun nak jadi anak. Ada minta, ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang anak. Tak ada. Maka kata Tuhan bagi jawatan pada kita anak, seorang ayah, seorang ibu, seorang ustaz, seorang ustazah, seorang macam-macam mana pun. Jaga jawatan tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridai semua apa yang kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.